Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Disebabkan seorang ular mak, pemimpin daripada Parti PAS melabelkan Parti DAP sebagai kafir harbi. Hari ini sahabat-sahabat semua, pemimpin pemuda daripada Pakatan Harapan telah pun membuat satu laporan polis terhadap ular mak ini. Amat-amat memalukan sahabat semua, dengan sewenang-wenang menggelar Parti DAP sebagai kafir harbi, sedangkan yang ada di dalam parti itu bukan hanya yang mereka masyarakat dalam masyarakat Cina, India, tetapi juga mereka yang berbangsa Melayu juga beragama Islam. Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin berkongsi kenyataan media selepas mereka telah membuat satu laporan polis terhadap individu ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton, mari kita bersama-sama untuk membaca kenyataan media ini. Dakwaan kafir harbi boleh timbul ketegangan dan juga perpecahan. Itu antara kenyataan daripada pemimpin pemuda Pakatan Harapan Kelantan yang telah membuat satu laporan polis terhadap seorang ahli PAS yang dipercayai anggota PAS Bacok yang didakwah mengeluarkan perkataan kafir harbi terhadap DAP. Selain merangsang menguasai Malaysia dengan bantuan sebahagian daripada pemimpin UMNO, itu antara tuduhan menghasut, fitnah yang dibuat oleh pemimpin daripada Parti PAS di Bacok ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda DAP Gua Musang, Nur Amin Safiq Ismail berkata, politik kafir mengkafir boleh merosakkan perpaduan dan mengancam keharmonian negara yang dibina atas dasar toleransi dan hormat menghormati. Tegas beliau lagi, kenyataan seperti itu berpotensi menimbulkan ketegangan dan perpecahan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berlainan agama dan bangsa. Jadi katanya, saya ingin menegaskan bahawa kenyataan seperti ini adalah tidak bertanggungjawab dan amat berbahaya. Jadi ia menggunakan agama sebagai alat politik, sesuatu yang dilarang dan tidak boleh diterima dalam masyarakat kita yang mazmum, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Justru, katanya lagi, Pemuda Harapan meminta agar pihak polis menyiasat kenyataan tersebut di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan kesalahan menyebabkan ketidakharmonian, perpecahan atau permusuhan atas alasan agama. Beliau juga menyeru pihak polis untuk mengambil tindakan tegas bagi memastikan bahawa politik kebencian seperti ini tidak berleluasa. Jadi katanya, saya menyeru semua pimpinan anak muda pelbagai parti untuk turut sama mengecam kenyataan ini dan membuat laporan polis agar tindakan undang-undang yang sewajarnya dapat diambil. Kampanye ini penting bagi memastikan prinsip perpaduan dan keharmonian dalam berpolitik dapat dipertahankan, katanya. Jadi esok dikatakan lagi ada satu lagi laporan polis akan dibuat oleh ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP terhadap individu-individu yang menuduh DAP sebagai kafir harbi. Jadi itu antara kenyataan terkini daripada pimpinan pemuda Pakatan Harapan Kelantan yang telah pun membuat laporan polis terhadap kenyataan berbaur hasutan, menyamai kebencian yang telah dibuat oleh pemimpin daripada Parti PAS ini. Dan yang lebih mengejutkan, seakan-akan ia diiakan, seakan-akan seperti disetujui oleh pimpinan PAS, karena sehingga ke hari ini pemimpin PAS ada yang menyatakan mereka enggan untuk memohon maaf walaupun ada pimpinan-pimpinan ahli-ahli parlimen dalam Parti DAP yang berbangsa Melayu beragama Islam menyatakan dan menggesa supaya mereka ataupun pemimpin yang membuat hasutan, membuat fitnah ini memohon maaf. Tetapi menyedihkan sahabat semua, kerana ada pemimpin daripada PAS yang enggan untuk memohon maaf. Itu antara kenyataan mereka. Dan hari ini sebelum saya akhiri, satu lagi kenyataan daripada YB Fahmi menempelak, siapa lagi kalau bukan Syed Saddiq Sipak Raga yang hanya menunggang isu-isu populis. Seorang pemimpin idol rasuah di kalangan pemimpin muda dalam negara kita. Ini bukan saya tuduh tapi dia sudah pun disahkan, telah didapati dijatuh hukum, didapati bersalah sahabat semua. Bukan saya yang kata, tapi mahkamah telah memutuskan. Syed Saddiq sakit hati dengan saya, kata YB Fahmi.
Jadi apakah intipati kenyataan daripada YB Fahmi ini? Juga sebagai Menteri Komunikasi, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman katanya ada memiliki nombor telefonnya, dan ahli Parlimen Muar itu boleh sahaja menghubunginya untuk bertanya mengenai dasar kementerian itu. Namun YB Fahmi berkata bekas Presiden muda itu menaruh perasaan sakit hati terhadapnya apabila berterusan mempersoalkan usaha kementerian berkenaan. Tambah lagi, saya tahu MP Muar dia sakit hati dengan saya. Setiap benda yang kita usaha, walaupun niat baik, dia tengok daripada sisi yang lain. Dan dia kata dia ada nombor telefon saya, tapi dia boleh call saya, tanya saya, tapi dia pilih untuk bersangka buruk, kata YB Fahmi lagi. Demikian ketika berucap pada Convention Perpaduan Lembah Pantai petang tadi yang menghimpunkan ahli bahagian daripada BN dan juga PH. Dalam pada itu, ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, dia merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi PKR yang pernah diarahkan supaya berhubung dengan ahli Parlimen Muar itu. Dulu dalam PKR tak ada siapa yang nak berhubung dengan dia. Tak ada siapa, kata YB Fahmi. Saya diarahkan oleh parti, oleh Presiden, jadilah penghubung dengan ahli Parlimen ini. I was the only one in the PKR, katanya, at the top level yang sanggup untuk berhubung, menyampaikan pandangan. Tapi hari ini, dia datang nak buat macam mana, katanya. Dia mungkin nak jadi relevan, tapi yang jelas, dia tak menghabiskan larian. Sindirnya merujuk kepada dakwaan Syed Saddiq Sipak Raga yang tidak menghabiskan larian triathlon di Johor Bahru bulan lalu. Bekas Presiden muda itu sebelum ini berkata, dia telah menamatkan larian berkenan, tapi kemudiannya memohon maaf selepas data pengesanan menunjukkan sebaliknya. Kalau ia pun menipu, janganlah tipu diri sendiri, janganlah tipu rakyat Malaysia. Akhirnya kantoi. Jadi menerusi video TikTok minggu lalu, Syed Saddiq Sipak Raga membidas Fahmi kerana didakwa gagal memberi penjelasan terhadap rakyat yang mempersoalkan keperluan untuk melesenkan media sosial. Khususnya apabila dia di bawah kerajaan yang sama, indeks kebebasan akhbar dunia menurun dan mencuram dengan teruk. Khususnya apabila kerajaan ini ada dan peningkatan lebih 40 kali ganda sekatan kritikan politik di media sosial, kata Syed Saddiq. Itu antara tuduhan dia lah ya. Ditemui pemberita selepas konvensi hari ini, YB Fahmi turut menjawab komen Syed Saddiq berhubung kenyataannya pada 5 Ogos lalu bahwa kerajaan sedang mengkaji cadangan untuk membangunkan aplikasi media sosial untuk rakyat Malaysia. YB Fahmi kata, mungkin dia tak semak fakta dulu kepada Syed Saddiq, tak pasti jangan kongsi, kata YB Fahmi. Jadi sehari selepas YB Fahmi membuat kenyataan itu, Syed Saddiq Sipak Raga membuat naik satu video TikTok mendakwah kerajaan membazirkan wang pembayar cukai untuk membina aplikasi media sosial seperti yang dicadangkan itu. Sekali lagi, kaki fitnah terus menfitnah, kaki penghasut terus menghasut. Itu yang mereka mampu lakukan, ya. Dan orang yang sama nak haramkan media sosial kerana takut dengan kritikan rakyat adalah orang yang sama nak bazirkan duit kamu pembayar cukai untuk membuat media sosial baru yang dikawal dan ditaja oleh kerajaan Madani, katanya. Bagaimanapun pada hari yang sama, YB Fahmi menjelaskan bahawa langkah membina aplikasi media sosial semua itu memerlukan kos yang tinggi. Jadi kerajaan tak bercadang, ya, tidak seperti mana yang dituduh oleh Saddiq Sipak Raga ini, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas siapa sebenarnya yang begitu terdesak membuat fitnah-fitnah, menyebarkan berita palsu, menyemai kebencian, ya. Inilah dia ahli Parlimen Muar, sahabat semua, ya. Pengkhianat negara, pengkhianat parti, pengkhianat kerajaan. Sebelum itu bersama dengan kerajaan, kerana tidak berpuas hati beliau keluar. Sekarang ini apabila jadi pembangkang, ya, selama ini pembangkang tidak dapat peruntukan, kecuali pada zaman Datuk Seri jadi ketua pembangkang kerana dia berbincang sehingga akhirnya MOU ditandatangani. Hari ini, ya, disuruh berbincang pasal peruntukan ahli parlimen, apa yang PAS buat. Mereka tidak mahu. Mereka lenggak-lenggakan kerana mereka mahu jadikan ini sebagai isu politik. Isu yang boleh ditunggang. Kononnya kerajaan ini zalim. Kononnya kerajaan ini tidak memberikan peruntukan kepada ahli parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah sering kali, ya, membuat kenyataan. Datang, bincang, ya. Tidak perlu pun untuk sokong saya, kamu jadi pembangkang. Cuma untuk kestabilan politik, cuma bersama-sama untuk membangunkan ekonomi. Tetapi pihak pembangkang masih berkeras kerana bagi pandangan saya, mereka mungkin takut, ya, apabila mereka tidak ataupun menandatangani MOU yang sekiranya ditandatangani, mereka tidak ada peluang lagi untuk menunggang isu apa nih? Isu 3R, isu peruntukan ahli parlimen. Jadi mereka sengaja melengah-lengahkan. Ini pandangan saya lah.
Ya, mungkin itu yang sedang mereka rencanakan, sahabat semua. Jadi bagaimana dengan Anda? Adakah Anda seirama dengan saya atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.